Pelajar-pelajar sekalian, dalam bab 3 ini, kita akan mempelajari bagaimanakah sistem perlembagaan ataupun demokrasi berparlimen yang diamalkan di negara kita. Mari kita lihat apakah sinopsis yang anda akan pelajari dalam bab ini. Sinopsis bab 3. Kita akan mempelajari sejarah pembentukan dan pemerintahan sistem pemerintahan beraja. Diikuti latar belakang institusi Majlis Raja-Raja Melayu. Yang di-Pertuan Agong juga akan dibincangkan. Selain itu, sistem demokrasi dan doktrin pengasingan kuasa juga akan dipertimbangkan dan dibincangkan dalam bab ini. Dan yang terakhir, kita akan melihat apakah keunikan sistem demokrasi berparlimen. Sejarah pembentukan dan pemerintahan sistem pemerintahan beraja. Melihat bagaimana perubahan kuasa berlaku dalam bidang kuasa pemerintahan beraja semasa Kesultanan Melayu Melaka ataupun selepas ini juga dikenali sebagai KMM sehingga hari ini, iaitu pemerintahan semasa Kesultanan Melayu Melaka, sebelum Perang Dunia Kedua, semasa pendudukan Jepun, selepas Perang Dunia Kedua dan yang terakhir selepas merdeka. Ini dah kronologi yang kita akan melihat bagaimanakah sejarah perubahan yang berlaku dalam sistem pemerintahan beraja. Yang pertama, dalam pemerintahan semasa Kesultanan Melayu Melaka, iaitu pemerintahan beraja, dapatlah kita lihat bagaimanakah ciri-ciri sistem Kesultanan Melayu Melaka yang telah anda mempelajari sebelum ini, iaitu raja mempunyai ataupun berkuasa mutlak, merupakan ketua agama Islam, pemerintahan berasaskan Undang-Undang Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka, mempertahankan adat dan struktur masyarakat Kerajaan Melayu. Melihat apakah perubahan yang berlaku sebelum Perang Dunia Kedua pula, pemerintah di Tanah Melayu dibahagikan kepada dua, iaitu negeri-negeri Melayu Bersekutu, di mana dalam negeri-negeri Melayu Bersekutu ini, sistem residen diperkenalkan. Maka di sini dapatlah dilihat bagaimana perubahan yang berlaku sebelum Perang Dunia Kedua oleh kedudukan British. Manakala negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pula, sistem penasihat diperkenalkan. Ini menunjukkan sedikit sebanyak menyebabkan kuasa dan pengaruh raja serta pembesar terhakis. Walaupun begitu, atas hasil usaha diplomasi dan penentangan dari Raja-Raja Melayu, kuasa dapat dikembalikan melalui perjanjian dengan pihak British di mana negeri-negeri Melayu hanya menjadi negeri naungan British tanpa memindahkan kedaulatan negeri Melayu. Melihat kepada perubahan semasa pendudukan Jepun, Raja-Raja Melayu menjadi ketua agama Islam. Raja-Raja Melayu diberi allowance pendapatan, tetapi masih di bawah pengawasan Governor Jepun. Melihat perubahan selepas Perang Dunia Kedua, di sini dapatlah kita lihat bagaimana kesinambungan pemerintahan yang diambil alih oleh British memperkenalkan Malayan Union yang mencabar kewibawaan institusi kesultanan, di mana Governor menjadi ketua pentadbir. Atas penentangan, maka Malayan Union dimansuhkan, digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kedaulatan dikembalikan melalui perjanjian dan undang-undang tubuh. Melihat bagaimanakah kedudukan selepas merdeka di kalangan Raja-Raja Melayu, kemerdekaan akhirnya membawa kepada perubahan sistem pentadbiran di mana kuasa sultan dikembalikan sepenuhnya. Sistem pemerintahan beraja dimeterai dalam perlembagaan persekutuan berkonsepkan sistem raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dalam perlembagaan persekutuan serta pemilihan pemerintahan di tangan rakyat. Pelajar sekalian, berdasarkan kepada huraian daripada 1, 2,
3, 4 dan 5, dapatlah anda lihat bagaimanakah perubahan yang telah cikgu tunjukkan yang berlaku dalam sistem pemerintahan kerajaan ataupun sistem pemerintahan beraja. Walaupun kuasa sultan dan pembesar telah hilang, tetapi akhirnya kuasa ini dapat dikembalikan berdasarkan kepada penentangan yang kuat berlaku semasa pemerintahan yang berlaku. Sekarang, mari kita lihat huraian seterusnya, apakah yang berlaku dalam bab 3, iaitu berkaitan